Ada ideologi namanya humanism. Apa dia humanism? Tengok perkataan human pun tahu tuan-puan maknanya apa? Pokok asas fokusnya adalah manusia. Seakan-akannya kita datang daripada manusia untuk manusia kerana manusia dan akan kembali kepada manusia. Kenapa? Ideologi ini bertuhankan kehebatan manusia. Manusia ni hebat. Manusia ni boleh jadi saintis. Manusia ni akalnya hebat. Tapi semua kehebatan tak sampai membawa untuk memahami konsep La ilaha illallah, sebatas manusia. Maka sesama manusia akan sanjung sesama dia, kagum sesama dia, hebatnya pencapaian manusia, jadi saintis yang terkemuka, jadi teknokrat yang berjaya. Tapi sayang, tak sampai mengenal Allah Azza wa Jalla. Ideologi apa? Humanism. Senternya adalah manusia. Ini tuan-puan sekalian, kita kena ambil tahu dan kena faham. Kenapa? Sebab manusia akan menghabiskan usianya untuk apa yang dia yakin. Kenapa tuan-puan sanggup pagi datang kuliah Zuhur lagi, kuliah apa lagi ada? Kuliah bahasa ada. Kuliah rajin, cari ilmu. Agak-agak yang menyebabkan kita rajin tu apa? Pasti ada sesuatu yang tertanam dekat hati kita, takkan sepanjang masa jawapan kita sebenarnya bukan nak datang pun ustazah, jiran yang ajar. Lama-lama tak datang juga, dia takkan jadi istiqomah kalau semata-mata jiran yang ajak kan. Nanti kita akan cari excuse macam-macam. Tapi kerana keyakinan. Kata Syekh Imam Hasan Al-Banna, al-hayatu aqidatun wa jihadun. Setiap orang itu ada keyakinan dalam jiwa dia dan dia akan berjuang atas keyakinan itu. Ustaz teringat nak sebut satu perkara tuan-puan. Wallahu alam lah nak disesuaikan dengan tajuk ni macam mana. Tapi saya cakap pasal keyakinan Yang malam tadi tu Ustaz forum pasal keluarga kan. Jadi ada sifat, ada sikap yang ada pada seorang ketua keluarga yang selepas 20 tahun, 30 tahun dia akan memberikan impak yang sangat besar dalam diri isteri, orang rumah tu sendiri. Contoh dia apa? Kalau seorang suami itu faham dan dia ada keyakinan bahawa tanggungjawab menjaga rumah tangga, ikat rumah tangga jangan diburaikan dengan perkataan talak. Sebab dia ambil isteri dengan kalimah Allah kan, jadi halal semua yang sebelum ni haram. Besarnya. Tengok sebelum ni haram, tak boleh pegang, tak boleh tengok, tak boleh dedak aurat. Tapi dengan akadul zawaj tadi, dengan nikah tadi, dengan rukun dia apa semua tu halal. Habis jadi terbalik semua. Tapi Allah bagi pada lelaki-lelaki tu amanah. Kamu pegang amanah. Apa dia? Amanah jaga rumah tangga ni. Jangan mudah-mudah terburai. Jangan mudah-mudah lerai. Sebab apa? Untuk kamu kaum lelaki, ini nak tanam ni dalam kita punya keyakinan. Apa dia? Perkataan ni kena jaga dengan penuh amanah. Kamu ada akal, kamu ada hati, kamu dibekalkan iman, kamu dibekalkan takwa. Jangan keluarkan perkataan ini bertuhankan kepada nafsu. Jangan keluarkan perkataan ini tanpa kamu meletakkan takwa kepada Allah di atas mendahului sebelum kamu buat keputusan. Apa saya cakap semalam tuan-puan? Saya bagi tahu rasa bangga. Tapi ni bukan bangga yang itulah Maknanya dan sebagai seorang isteri kita rasa apa? Okey, 22 tahun perkahwinan. Jauh di sudut hati seorang isteri berkata apa dia? Sangat respect, hormat, bangga sebab suami kita pegang amanah itu dengan seteguh-teguhnya. Dia berjuang menjaga amanah itu. Aqidatun wa jihadun, sebab dia pasti tahu nilai akaduz zawaj itu.
Jadi 22 tahun ni contohlah, kalau untuk rumah tangga ustazah 22 tahun, alhamdulillah. Cabarannya bukan sikit tuan-puan sekalian, cabarannya besar. Bukan tak ada cabaran yang sampai melihat ya Allah semacam tak boleh diteruskan lagi. Bukan tak ada tuan-puan, ada. Masa-masa iman kita lemah, masa-masa kita dah tak terdaya, tak ada effort dah nak jaga rumah tangga tu, dah malas dah putus asa dah, mesti kita akan terfikir dah cukup. Tapi alhamdulillah, ada seorang suami yang berjuang dengan amanah ini, tak pernah perkataan itu keluar daripada mulut dia. Malah tak pernah ada ayat-ayat seolah-olah nak mengajak, nak bawa berfikir ke arah itu. Tak pernah. Yang selalu fikir itu kadang-kadang isteri, kan? Sikit-sikit ke situ lah pergi. Walaupun bukanlah beria sangat, tapi memang macam tu lah kadang-kadang ya. Orang perempuan ni memang macam tu lah kadang-kadang. Sebenarnya bukan hati si perut dia tak macam tu pun ya, tapi malah nak fikir kot ya, selalu macam tu. Tapi seorang suami, dia meyakini ini amanah Allah bagi kat dia, bukan bagi kat orang perempuan. Orang perempuan kalau nak berpisah ada cara lain, tapi bukan dia mentalakkan suami dia. Dia kena melalui hakim ya, minta fasah dan sebagainya. Ditengok ada tak keharusan untuk fasah dan sebagainya. Tapi suami tadi tu dia pegang betul-betul perkataan talak. Jadi pada seorang isteri ya tuan-puan, kok mana pun, kalaulah sampai usia perkahwinan 30 tahun, 40 tahun, tak pernah suami tu lepaskan dengan perkataan talak tadi. Masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Rasa hormat, penghargaan ya terhadap seorang suami yang pegang amanah tu dengan sebaik-baik. Bahkan kadang-kadang ada tuan-puan kes yang dirujuklah kepada kami, sampai ada suami yang dinasihatkan untuk menceraikan, tapi dia tak nak ceraikan. Bukan maksud tak nak cerai, maksudnya nak buat tergantung-gantung, tak. Dia tak nak ceraikan dengan komitmen dia akan berubah dan mengubah keadaan keluarga menjadi lebih baik. Tolong bagi dia peluang. Ya, memang masa-masa macam tu kadang menyakitkan hati juga pada perempuan. Nak peluang apa lagi? Dah bagi 19 kali dah, contohnya lah kan ya. Tapi sampai masa tuan-puan kita tahu bahawa kita dah buat benda yang baik, iaitu kita berlembut, memberi peluang, dan satu ketika peluang tu mungkin sangat berbaloi untuk keluarga kita, sebab tak pernah masuk dalam zon perceraian tadi. Walaupun kadang-kadang perceraian tu memang satu solusi ketika mana tak ada apa yang boleh dibuat lagi ya. Tapi kok mana pun tuan-puan, tanyalah dengan orang yang dah kahwin 40 tahun, 45 tahun, bukan tak ada cabaran, bukan tak bergoncang rumah tangga tu, ada, tapi bertahan, bergantung dengan Allah, tawakal dengan Allah. Amanah tu dijaga dengan meletakkan takwa yang paling utama sekali. Maka insya-Allah, kalau itu keyakinannya, itu juga perjuangannya. Tapi kalau bunga bukan sekuntum, ke situ pula akidah dia. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Itu memang setiap bulan tu. Setiap bulan kahwin cerai. Bukan kat situ kita nak pegang dalam bab perkahwinan. Jangan cakap bunga bukan sekuntum. Bunga ni kamu dah ambil ya dengan nama Allah, ambil package. Baik dia kamu ambil, buruk dia pun kamu ambil. Baik dia kamu hargai, buruk dia jadi amanah kepada kamu untuk pimpin, untuk bimbing. Sebab tu dalam rumah tangga, seorang suami yang berpengaruh, pemimpin keluarga, boleh pengaruhi isteri dia. Solat dia boleh pengaruhi isteri dia, doa dia boleh pengaruhi isteri dia, sikap dia boleh pengaruhi isteri dia. Itu pemimpin dalam keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kembali kepada apa yang Ustazah sebut tadi, soal akidah, kefahaman, keyakinan ni adalah benda besar. Sebab umur kita akan kita perjuangkan untuk apa yang kita yakinkan. Jadi kalaulah sekarang usia kita 50 tahun, baru nak masuk kefahaman yang benar dalam hati kita, baru nak masuk keyakinan yang jelas dan yang benar dalam jiwa kita, tak apa, alhamdulillah, nikmati. Sebab kita pasti insya-Allah dengan pertolongan Allah akan menggunakan kesempatan yang berbaki, bersungguh-sungguh usaha kita, jihad kita, kesungguhan kita untuk apa? Untuk apa yang kita yakini.
Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita berhenti setakat, tak tahu dah pukul berapa sebenarnya berhenti ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan, muka surat yang ke-41 insyaAllah. Mungkin 2 ataupun 3 siri lah untuk kita habiskan satu buku ni. Dan insyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf, salah silap, terlanjur kata, terlanjur bicara. Yang baik segalanya daripada Allah. Kurang lebih itu tuan-puan sekalian, kekurangan dan kelemahan adabnya dinisbahkan kepada kelemahan ustazah sendiri. InsyaAllah anak-anak tahfiz Ar-Ridwan okey, dah standby. InsyaAllah akan mendatangi tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita meneruskan budaya kita yang telah sejak lama kita amalkan di Masjid Ar-Ridwan ini, untuk sama-sama kita saling sokong menyokong dan mendukung program-program pengimarahan masjid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan surah Al-As dan tasbih kafarah.